Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Assalamualaikum. bersama-sama kita lagi dalam Ansara Muda Ramadan Talk series iaitu Terpencung Sihat siri kedua yang bertajuk Kekal Selamat Beribadah Ketika Pandemik yang dibawakan khas oleh Ansara Cawangan Taiping. Apa khabar semua rakan-rakan di Facebook Live dan juga di Zoom Meeting? Semoga semuanya sentiasa berada dalam keadaan sihat dan dilindungi oleh Allah sepanjang bulan yang mulia ini, insya-Allah. Sebelum kita meneruskan sesi kita pada petang ini, eloklah jika kita membuka majlis kita dengan ummah kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan strategik Ansara Taiping, iaitu Unit Jana Taqwa MRSM Taiping, PMF Energi Sendirian Berhad, Amans Media dan Outpost Taiping. Jadi pada petang ini, kita bersama-sama dengan tetamu khas kita, iaitu Profesor Madya Dr. Zuhairi Muhammad Rani, daripada batch 1994, iaitu Pakar Perubatan Kesihatan Awam dan Doktor Kesihatan Pekerjaan Universiti Sains Islam Malaysia dan naik Ketua Cawangan Ansara. Apa khabar doktor? Ya, khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa dan memberikan perkongsian dengan kami pada petang ini. Jadi untuk pengetahuan rakan-rakan, kita akan adakan satu soalan quiz pada setiap slot Ramadan Talk bermula pada hari ini. Jadi rakan-rakan, saya minta anda semua untuk bersama-sama sehingga ke akhir slot pada hari ini untuk mengetahui apakah soalannya. Dan siapa yang sempat dan pantas berpeluang memenangi hadiah daripada Unit Jana Taqwa. Rakan-rakan boleh merujuk di ruangan chat untuk maklumat lanjut. Okay. Baik doktor, tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Profesor Madya Dr. Zuhairi Muhammad Rani untuk menyampaikan perkongsian beliau dengan tajuk Kekal Selamat Beribadah Ketika Pandemik. Dipersilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Syrah li sadri wa sallam Apa khabar semua? Okay, terima kasih saudari Amy kerana telah mempersilakan saya untuk bercakap dan saya harapkan anda semua rakan-rakan di MRSM Taiping ni, guru-guru, Ustaz, Cikgu Aisyah, dan Ustaz Azhar dan juga daripada Ansara Taiping, saudara Baim, seterusnya para pelajar yang mengikuti daripada Zoom ini dan para pendengar ataupun para pelayar Facebook yang mengikuti daripada FB Live Ansara Cawangan Taiping. Jadi hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan kekal selamat beribadah ketika pandemik. Jadi pada hari ini seperti mana yang kita sedia maklum, kita sedang menghadapi dua dugaan. Dugaan yang paling besar sekali ialah dugaan kita menghadapi pandemik COVID-19 yang lebih kurang setahun telah kita lalui, dan juga dugaan yang kedua sebagai umat Islam ialah dugaan kita berpuasa dalam keadaan norma baru ini. Jadi ini bukanlah kali pertama kita berpuasa dalam keadaan norma baru, kerana pada tahun yang lepas kita juga telah
menyambut kedatangan Ramadan dan telah telah kita berjaya menghadapi Ramadan dalam norma baharu. Tetapi yang berbezanya pada tahun lepas dengan tahun ini ialah pada tahun ini kebanyakan tempat-tempat ibadah, surau-surau, masjid-masjid telah dibuka untuk kita boleh mengimarahkan lagi rumah-rumah ibadah ini dengan ibadat-ibadat, sama ada ibadat wajib ataupun ibadat sunat dalam bulan Ramadan ini. Pada tahun lepas saya rasa anda semua para pelajar masih kebanyakannya berada di rumah kan. Jadi mungkin ini mungkin pada tahun lepas adalah Ramadan yang bermakna pada anda semua kerana dalam beberapa tahun ni mungkin ini adalah kali pertama anda dalam suasana di rumah, tidak pergi ke sekolah pun tahun lepas, tapi tahun ni agak berbeza. Dan pada tahun ini juga kita telah dibenarkan untuk kembali ke sekolah dan juga meneruskan banyak aktiviti. Bukan saja aktiviti-aktiviti yang melibatkan institusi persekolahan, bahkan aktiviti-aktiviti ekonomi dibuka. Aktiviti-aktiviti sosial juga dibenarkan dengan had-had yang tertentu. Jadi apabila kita bercakap mengenai ibadah di bulan Ramadan ini, suka saya untuk membahagikan ibadah-ibadah ini kepada beberapa kategori. Ada ibadah yang kita tunaikan, itu ibadah wajib, misalnya solat. Solat wajib ditunaikan, tak kisah pandemik ataupun tidak, wajib ditunaikan sama ada di rumah maupun di surau maupun di tempat-tempat lain. Dan juga dalam bulan Ramadan ini kita bercerita mengenai ibadah puasa, iaitu puasa yang diwajibkan ke atas umat Islam yang telah cukup umur kena berpuasa. Dan pada akhirnya, dan itu sekarang telah dibuka kaunter-kaunter zakat. Dan pada akhirnya sebelum kita menjelang pagi Aidilfitri itu, maksudnya daripada sekarang sampailah pagi Aidilfitri itu boleh lagi membayar zakat. Kalau untuk para pelajar sekalian, tentunya zakat ini ditunaikan oleh ibu bapa anda ataupun penjaga anda ataupun mereka yang bertanggungjawab atas anda. Tetapi di kalangan staf, di kalangan rakan-rakan saya sekalian, itu di kalangan ahli ansara dan juga alumni MSM Taiping dan para pendengar yang mengikuti di luar sana, zakat dibayar oleh kami sendiri. Di dalam menunaikan ibadat-ibadat wajib ini maupun ibadat-ibadat sunat, ibadat-ibadat sunat seperti solat tarawih, ibadat sunat, dan bacaan Al-Quran, ini adalah satu ibadat. Dan apabila kita melakukan tadarus dan sebagainya, ia adalah ibadat yang dikira ibadat sunat dan sangat-sangat dituntut dalam bulan Ramadan ini. Dan satu lagi ialah qiyamul lail, ada qiyamul lail dan sebagainya, solat hajat dan sebagainya yang dibuat secara berjemaah di surau. Dan ini adalah antara ibadat-ibadat yang digalakkan dan amat-amat dituntut serta tinggi pahalanya dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Dan bila kita bercakap tentang Islam, selamat ni ada banyak definisi. Selamat ni sama ada kita selamat daripada ancaman ataupun kita berjaya menyelamatkan diri daripada jangkitan, ataupun sebenarnya kita mempraktiskan kehidupan seharian kita dengan cara yang selamat. Kerana selamat ni sebenarnya adalah perkara yang amat-amat dituntut oleh agama. Dalam agama kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang
boleh membinasakan diri kita. Jadi apabila kita mendedahkan diri kita kepada bahaya. Okey, kalau kita bercakap sekarang ini ialah COVID-19 misalnya, apabila kita terdedah daripada bahaya, jadi kita tidak berlaku adil sebenarnya kepada diri kita. Kita telah tidak mengikut syariat Islam kerana kita telah buat sesuatu yang dilarang. Kerana apa yang fitrahnya, apa yang dikendaki daripada kita ialah kita menjaga diri kita, kita menjaga perilaku kita supaya kita boleh meneruskan ibadah lagi. Dan seterusnya, sekiranya sekarang ini ada yang beribadat di surau misalnya, ataupun di masjid misalnya. Jadi ada yang tertentu yang patut anda ikuti. Saya yakin kalau ada orang luar yang keluar masuk ke maktab misalnya, scan QR code, dan juga apabila hendak ke surau, ada scan QR code. Tetapi bagi para pelajar mungkin SOP yang berbeza, yang diwajibkan ke atas anda sekalian untuk pendaftaran masuk sekiranya anda ingin menggunakan kemudahan surau. Tetapi bagi kebanyakan tempat-tempat ibadah, surau dan sebagainya, paling penting sekali ialah membawa sejadah sendiri. Kan masih dipraktikkan di asrama-asrama MRSM dan di sekolah-sekolah berasrama penuh yang lain. Dan juga di tempat-tempat ibadah masjid dan surau di kampung-kampung, di bandar ataupun yang ada di sini, memang Jabatan Agama Islam dan Kementerian Kesihatan mengesyorkan supaya membawa sejadah sendiri. Ini ialah untuk mengelak berlakunya perkongsian sejadah. Dan kita kalau kita tengok sejadah ni sebenarnya ialah satu benda ataupun satu objek yang paling dekat dengan kita, dengan hidung kita, dengan mulut kita, terutamanya apabila kita sujud. Kita sujud dan kadang-kadang kita terbersin, kadang-kadang kita air liur kita baca bacaan dalam sujud misalnya, terjatuh misalnya, dan ini boleh merebakkan jangkitan sekiranya kita tak semesti kita mempunyai gejala, tak semesti kita demam, tak semestinya kita ada batuk, tak semestinya kita ada selsema, barulah kita boleh dikatakan sebagai mengidap COVID. Ada ramai yang mengidap COVID-19 tetapi tidak bergejala sekarang ini. Dan selanjutnya kita ada penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal ketika menunaikan ibadah. Tak kira kita menunaikan ibadah di surau, di masjid dan di tempat-tempat lain, mungkin di pusat you pergi surau kecil di Paminyak pun sama juga. Mesti ada penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal ialah sekurang-kurangnya 1 meter, dan 1 meter ni ialah yang paling kurang sekali. Kalau boleh jauh sikit 2 meter tu lebih bagus sebenarnya. Dan pada pendapat saya, ini adalah satu adaptasi ataupun satu inovasi dalam beribadah. Kan? Sebelum ni, kalau sebelum kita nak solat, sebelum kita hendak mengangkat takbiratul ihram tu, nanti imam akan kata rapatkan saf, kan, rapat-rapat, jangan ada jarak di antara kita. Tapi dalam keadaan pandemik ni, kita telah disuruh untuk melakukan sesuatu yang luar daripada kebiasaan kita, iaitu jarak-jarak ketika solat. Dan ini sebenarnya ada fatwa, bukan daripada imam tu yang suruh, tapi ada fatwanya yang membenarkan penjarakan dalam solat berjemaah dilakukan. Dan ini ialah untuk
mengekang penularan wabak ataupun mengelakkan berlakunya jangkitan. Dan sebelum ini kita ada diwajibkan ataupun dimestikan untuk kita menggunakan pelitup muka kan. Macam dulu sebelum ni dia katakan pelitup muka tu tidak wajib. Kemudian ada upgrade sikit, wajib bagi bergejala. Kemudian katanya semua orang perlu pakai. Dan lepas tu ada lagi penambahbaikan, iaitu kalau tak pakai kena denda pula. Kan? Jadi dalam ibadah pun macam tu juga. Ada yang apabila ada sesuatu fenomena baharu yang boleh menjejaskan keselamatan, boleh menjejaskan kesihatan. Jadi keringanan benarkan untuk kita dalam beribadat. Itu dalam solat berjemaah, jarak-jarak solat berjemaah memakai pelitup muka. Dan juga jangan bersalaman dulu kan. Lepas kita habis solat kita bersalaman kan, bersalaman antara kita. Tapi sekarang ni kita dilarang untuk melakukan bersalaman, tak kiralah dengan jantinangan kita apabila kita telah solat bersalaman, tapi sekarang tidak dibenarkan. Ini adalah satu pembaharuan yang terpaksa kita lakukan untuk kita kekal selamat. Yang keduanya ialah berpuasa. Bagaimanakah yang puasa itu selamat? Puasa itu selamat apabila anda mengambil makanan sahur yang mencukupi, tenaga yang mencukupi untuk sampai ke berbuka puasa. Okey. Maksudnya walaupun mungkin ada di antara kita yang niat nak jadi kurus pada bulan puasa, tapi itu bukan niat utama. Kita berpuasa kerana Allah telah perintahkan kita untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Tapi side effect-nya, kesan sampingannya ialah puasa itu dapatlah kurus. Itu pun kalau kita tidak makan dengan banyaknya, ataupun orang kata melantak, kan, makan banyak ketika berbuka. Dan apabila kita berbuka sebenarnya kita buka dengan makanan yang manis seperti kurma, dan kemudian solat dulu, dan seterusnya barulah kita makan untuk hidangan untuk berbuka. Dan saya nasihatkan kalau berbuka ni elakkan makanan yang terlampau manis, kerana makanan yang terlampau manis tu boleh menaikkan gula kita dalam darah dalam keadaan yang cepat, boleh menyebabkan kita berasa tidak selesa kerana kadar gula yang naik dengan terlampau tinggi dalam masa yang sekejap. Jadi makan secara berhemah, elakkan makan banyak. Dan kemudiannya kita rehat dan solat isyak, dan kemudiannya solat tarawih, solat sunat. Isyak tu wajib, kemudian solat sunat tarawih. Dan solat tarawih ini sebenarnya ialah memberikan keringanan kepada kita supaya kita menggunakan tenaga yang kita dapat daripada makanan kita makan waktu berbuka tadi. Jadi di samping boleh membakar kalori, dia juga bagus untuk badan kita, dan juga daripada aspek rohani kita sama-sama berjemaah menghayati Ramadan itu dengan solat tarawih. Solat tarawih ini ialah satu-satunya solat yang dibuat dalam bulan Ramadan saja, kan? Tak ada kalau macam sunat qabliyah, sunat ba'diyah selepas solat, itu di luar Ramadan pun kita buat, tetapi khusus untuk Ramadan ini solat tarawih. Tak ada orang solat tarawih pada bulan Safar, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, tidak ada. Walaupun dia berada di hadapan Kaabah sekalipun, tetapi di bulan-bulan lain tidak ada solat tarawih ini. Ini ialah hikmah pada bulan Ramadan, kita dapat solat berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, saya pergi kepada sebenarnya zakat. Kalau anda tergolong dalam golongan yang membayar zakat, ya. Bayar zakat ni pada dulu-dulu biasanya sebelum pandemik ni kita akan bersalam dengan tangan amil ataupun tangan yang apa ni pengurus zakat tersebut. Jadi untuk pada musim pandemik ini ibadah zakat ni ditunaikan apa ni secara tidak bersalaman dan sebagainya, dan kita sebenarnya boleh menggunakan online transfer untuk membayar zakat. Ini adalah satu yang bagus dan boleh dipraktikkan terutamanya pada musim pandemik ini. Dan sebenarnya walaupun solat-solat ini bagus untuk berjemaah tapi sebenarnya kalau kita bergejala dan kita paksa diri kita untuk pergi ini adalah sesuatu yang menjadi larangan bagi kita, kan. Tahu kita mungkin terkena jangkitan dan kita boleh merebakkan kepada orang lain. Jadi mereka yang bergejala demam, batuk, walaupun kita pasti kita tidak kena COVID-19, tapi sejauh mana kepastian kita tak boleh nak memberikan kepastian 100% tersebut. Dan suka saya untuk mengingatkan satu lagi untuk kekal selamat apabila kita sampai giliran kita untuk diberikan vaksin, setuju kerana vaksin ini ialah diharuskan, dan sebenarnya apabila pemerintah kerajaan mewajibkan nama dah keluar kita wajib kita ambil vaksin tersebut, kerana kalau tidak kita mungkin telah mensia-siakan satu ikhtiar untuk melindungi keluarga kita daripada jangkitan. Tapi jangan salah faham, vaksin ni bukan 100% menghalang daripada terkena jangkitan. Anda masih boleh terkena jangkitan, tapi jangkitan yang biasanya orang yang telah mengambil vaksin ni jangkitannya adalah kurang, gejalanya adalah kurang, kadar jangkitannya dalam badan sel-sel virusnya adalah kurang jika dibandingkan dengan mereka yang tidak mengambil vaksin. Jadi kalau kita tengok sekarang ini di MRSM lain, saya kalau tak silap saya di Sarawak ataupun di Sabah, di Semporna kan, ada yang berlaku wabak di MRSM tersebut, dan saya difahamkan di beberapa MRSM di Semenanjung juga ada yang telah dikuarantin dan diswab dan sebagainya. Kita doakan supaya rakan-rakan kita di MRSM lain dilindungi, dan juga kita belajar. Sebenarnya bukan saja kita perlu belajar daripada kesilapan kita. Kadang-kadang kita bagus, sangat-sangat bagus kita belajar daripada kesilapan orang lain. Apa yang menyebabkan penularan boleh berlaku di maktab mereka? Apa yang kurangnya? Jadi jika mungkin dapat melakukan satu penambahbaikan kepada SOP sedia ada. Saya sebenarnya kalau di sekolah berasrama seperti MRSM ni, yang saya risaukan jangkitan ni boleh berlaku di asrama berbanding dengan jangkitan penularan berlaku di kawasan akademik. Kerana di kawasan akademik ini ada kita ke kawasan akademik kita pakai pelitup muka dan sebagainya Jadi apabila di asrama kita mungkin kita tidak mengamalkan SOP seperti mana kita berada di kawasan akademik. Jadi penilaian risiko perlu dilakukan dan belajar daripada wabak-wabak yang berada di asrama-asrama MRSM lain ataupun berada yang boleh berjangkit daripada SPP juga. Dan saya ada satu soalan lepas ni untuk para pelajar sekalian yang berada dalam ni, supaya soalan saya nanti bila diberitahu soalan tu boleh ditanyakan, nanti saya akan tanyakan dan moderator akan memberitahu bagaimanakah anda perlu respon pada soalan tersebut, dan daripada soalan tersebut nanti saya akan pilih jawapan yang
terbaik. Sebab saya tidak memberikan soalan kuis, maksudnya soalan kuis seperti jawapan A, B, C, D. Puasa hanya diwajibkan dalam bulan Ramadan, ya atau tidak? True or false? Tidak. Ataupun pilih A, B, C, D, pilih satu tidak. Tetapi ini adalah lebih unsurkan subjektif dan anda boleh jawab dalam bentuk short notes. Tidak lebih daripada 30 patah perkataan. Kalau nak diskaun sikit 20 lah. Jangan panjang sangat pun, nanti macam-macam awak cerita. Kadang-kadang kita cerita banyak sangat pun kita akan tersasar daripada topik kita. Jadi topik kita pada hari ini ialah selamat dalam ketika pandemik. Okay? Selamat tu kalau dalam pandemik ini selamat daripada jangkitan dan selamat menunaikan ibadah puasa, ibadah solat yang pertamanya solat wajib dan ibadah puasa wajib, zakat bulan Ramadan dan juga sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri, ya. Dan juga solat-solat sunat seperti sunat tarawih, bacaan Al-Quran, qiyamul lail, tadarus, itu antara ibadat dan kita perlu kekal selamat. Sebab apa? Sebab kalaulah ada jangkitan dalam kalangan MRSM, kita mungkin nama sangat-sangat disebut-sebut dan mungkin kita pula yang menjadi contoh kepada MRSM lain apa yang kita kurang. Jadi kita tak nak itu. Baiklah kita belajar daripada kesilapan ataupun kekurangan ataupun khilaf dalam SOP di tempat-tempat lain supaya menjadi pedoman pada kita supaya kita kekal selamat, insya-Allah. Jadi saya rasa saya ada 1 minit lagi, 6.30 kan? Habis, saya ada 1 minit lagi. Saya akan memberikan soalan sekarang, ya. Soalan saya ialah, apakah cara yang terbaik untuk mengurangkan jumlah kes COVID-19 di kalangan institusi pendidikan, khususnya di MRSM? Okey. Jawab dalam lingkungan kurang daripada 20 patah perkataan. Okey, nanti insya-Allah akan diberikan link untuk anda semua jawab. Ya, dan saya rasa itu saja. Ada apa-apa soalan, saya boleh mengambil soalan mungkin, ya. Tak ada soalan, boleh di ruangan chat mungkin. Baiklah rakan-rakan, jika ada pertanyaan dan kemusykilan, bolehlah bertanyakan doktor di ruangan komen. Doktor, kita mempunyai 2 soalan. Soalan yang pertama adalah, apakah hukum atau galakan untuk solat lepas pakai hand sanitizer yang mengandungi alkohol? Okey, minta maaf, saya bukan ustaz. Jadi kalau berkenaan dengan hukum dalam solat, itu bidang fiqh, hukum pemakaian sah untuk solat atau tidak, ataupun hukum sujud pakai mask, itu sebenarnya soalan itu boleh dipertanyakan kepada ustaz kerana ia berkenaan dengan hukum. Tetapi apabila tanya berkenaan dengan kesihatan, ya, pada pendapat ahli-ahli kesihatan yang telah merujuk kepada ustaz, hukumnya adalah dibenarkan untuk solat dan juga boleh memakai hand sanitizer yang mengandungi alkohol.
kerana alkohol ni ialah alkohol yang dibuat secara kimianya ataupun secara industrinya untuk membunuh kuman. Yang menjadi haram, yang menjadi haram ialah khamar. Khamar ni ialah alkohol yang dibuat untuk minum dan menyebabkan dia mabuk. Itu haram. Tetapi bila digunakan untuk membunuh kuman dan bukan kalau minum yang ini hand sanitizer, kalau minum bukan saja memabukkan, bahkan boleh mempercepatkan lagi meninggal dunia. Jangan kata kena COVID nak tunggu kena COVID, tidak. Lebih bahaya minum 70% alkohol. Jangan sebab kalau awak pergi beer dia belajar kan, saya rasa dia belajar chemistry kan, berapa persen alkohol dalam beer, berapa persen alkohol dalam champagne, berapa persen alkohol dalam brandy dan sebagainya. Beer sikit, makin naik brandy tinggi, champagne pun agak tinggi, wine tinggi lagi, beer yang rendah. Itu semua tak sampai pun 20%. We are talking about 70% alkohol. Haram hukumnya kalau minum sebab boleh menyebabkan kematian, boleh membunuh. Okay. Tapi kalau pakai untuk solat, memang perlu dan memang dibenarkan. Yang keduanya sujud pakai mask, sebab pakai mask sebab kalau ialah anggota, kita faham anggota yang sujud kan, anggota sujud, jadi mask tu mungkin menghalang, tetapi dalam keadaan wabak macam saya terangkan pada mula-mula tadi, ada keringanan yang telah dibenarkan. Bahkan di dalam solat pun ada keringanan yang dibenarkan. Sekiranya ragu-ragu dengan jawapan saya, takutlah ni doktor bagi tahu hukum dalam solat kan, mungkin takut bercanggah, sila dapatkan daripada ahlinya, iaitu ustaz-ustaz. InsyaAllah kalau ada soalan berkenaan dengan kesihatan, saya boleh menjawab. Kalau soalan berkenaan dengan hukum, lebih afdal dijawab oleh ustaz, insyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas penjelasan yang diberikan sebentar tadi. Jadi semoga apa yang dikongsikan oleh doktor dapat diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi betul lah apa yang dikatakan oleh doktor, walaupun kita sedang menghadapi pandemik, kita mestilah bijak dalam mengadaptasi dengan norma baru ini untuk menambahkan lagi pahala ibadah kita. Lebih-lebih lagi sekarang merupakan bulan Ramadan. Jadi doktor ingin tambah apa-apa lagi? Saya ucapkan salam Ramadan. Selamat berbuka puasa. Minta maaf salah dan silap sepanjang saya memberikan ilmu yang tak berapa banyak dalam setengah jam ni. InsyaAllah saya doakan agar anda semua yang mendengar, yang menonton, supaya kekal sihat, kekal selamat, dijauhkan daripada wabak COVID-19 ni, insyaAllah. InsyaAllah ini adalah waktu yang terbaik untuk kita berdoa, dan berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk rakan-rakan kita, untuk orang-orang yang kita sayang, bahkan untuk orang-orang yang sekitar kita, satu negara dengan kita pun adalah baik, supaya kita dapat wabak ni dapat diangkat terus daripada dunia ni, insyaAllah. InsyaAllah. Saya di majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Zuhairi Muhammad Rani kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi bersama-sama kita pada petang ini. Tidak dilupakan juga terima kasih kepada rakan strategi Ansara Typing, iaitu Unit Jana Taqwa MRSN Typing, TNF Energy Sdn Bhd, Amas Media dan Outpost Typing. Sekian, kita tutup sesi kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-An. Jadi, jangan lupa esok kita ada sesi yang seterusnya, iaitu Tefin Tadabbur siri kedua dengan tajuknya Bedah Siasat bersama Ustaz Muhammad Syukri Sulaiman pada waktu yang sama.
Baik, terima kasih doktor, terima kasih Ustaz Ishak, terima kasih Ansara Typing, terima kasih rakan-rakan dan terima kasih kepada semua yang mengikuti kita pada sesi hari ini. Selamat berbuka kepada semua. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Okey, sama-sama. InsyaAllah.